Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini Malaysia Memilih. Sudah pasti kita akan berganjak ke fasa kedua tempoh kempen pada minggu kedua ini. Kita melihat kepada banyak isu telah pun dibangkitkan. Kali ini tertumpu kepada personaliti calon dan juga parti dan juga isu-isu politik. Namun kita melihat juga pada isu ekonomi ada dibangkitkan namun bukan secara meluas. Bagaimana untuk kita melihat secara meluas, dan sudah pasti di Asra Awani kami juga mengangkat isu ini. Isu peniaga-peniaga, orang ramai, isu kos hidup dan sebagainya. Baik, jam ini saya memberikan tumpuan kepada perusahaan kecil dan standard PKS yang menjadi tulang belakang ekonomi, dan sudah pasti mereka ini berdepan dengan cabaran yang begitu besar ketika ini, ketika pandemik, pasca pandemik dan juga pemulihan ini. Apakah yang disuarakan oleh mereka bersempena dengan PI 2015 ini dan apa yang kita mahu dengarkan? Saya nak memperkenalkan dua rakan setugas saya yang membuat liputan tentang isu ini. Pertama sekali kita ada Nur Fazlizai Ali di Kuala Terengganu, dan juga kita ada Nur Zuluddin yang berada di Kapit, Sarawak pada ketika ini. Saya nak bersama dengan Fazlizai terlebih dahulu di Kuala Terengganu, kerana kalau kita melihat isu PKS ini adalah isu yang berterusan. Banyak yang disuarakan oleh mereka. Fazlizai telah mengumpul beberapa suara. Apa antara perkara yang mereka suarakan, yang mereka harapkan diselesaikan dari segi mungkin meningkatkan infrastruktur, tidak kira digital ataupun fizikal, yang mereka berdepan cabaran pada ketika ini? Nur Fazlizai. Baik, terima kasih Najib di studio. Ketika ini kita sebenarnya tahu platform digital ini memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan seharian. Baik daripada pekerjaan, pendidikan, pembelajaran dan sebagainya, Najib. Dan peranan itu juga semakin menyerlah ketika ini, khususnya kepada para usahawan yang cuba mengalihkan corak perniagaan mereka daripada tradisional menuju ke digitalisasi ini, Najib. Di mana pandemik COVID-19 yang melanda negara lebih 2 tahun lalu juga merancangkan pertumbuhan perniagaan dalam masyarakat ini. Lebih-lebih lagi melalui platform digital ini, di mana kita tahu ramai orang menggunakan platform ini untuk menjalankan perniagaan mereka, termasuklah menggunakan sistem ejen dan juga dropship. Dan jika kita lihat juga, Najib, platform media sosial ini juga dipraktis dan digunakan sepenuhnya oleh para usahawan ini untuk mempromosikan perniagaan mereka selepas terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Dan sudah pasti bagi golongan muda, teknologi di hujung jari ini memberi peluang kepada mereka untuk mereka memasarkan, meneroka dan juga memperluaskan lagi perniagaan mereka. Namun, tidak semua peniaga mampu menguasai media sosial ini, Najib. Dan itu sudah pasti memberi cabaran kepada para peniaga ini untuk mereka menjalankan perniagaan mereka ini. Dan apa yang menarik ini, Najib, baru-baru ini saya ada menemui seorang nenek yang berusia 70 tahun di Tasik Kening, di mana nenek ini menjalankan perusahaan perkhidmatan menyewa bot di Tasik Kening ini. Di mana nenek yang berusia 70 tahun ini tetap berusaha gigih untuk menguasai platform media sosial ini supaya ianya seiring dengan peniaga-peniaga lain. Dan itu perlu dilakukan, Najib, kerana dengan persaingan sengit pada ketika ini, apatah lagi walaupun usianya telah mencecah warga emas, dia tetap gigih untuk mengikuti kelas ataupun kursus-kursus bagi menguasai platform-platform media sosial yang ada ini bagi mempertahankan perusahaan yang telah dijalankan sekian lamanya. Selain itu juga lagi ada juga anak-anak yang ambil peranan untuk mempromosikan perniagaan yang diusahakan oleh ibu bapa mereka ini, memasarkan ataupun mempromosi barangan-barangan yang dijualkan oleh ibu bapa mereka ini, kerana mereka tahu sebagai warga emas mereka mungkin tidak mampu menguasai sebaiknya dunia platform media sosial ini. Jadi anak-anak mereka mengambil alih ini kerana kekangan yang dihadapi oleh warga-warga emas ini. Namun tidak kurang juga, Najib, ada usahawan muda yang terpaksa menahadkan penggunaan media sosial ini untuk memasarkan ataupun mempromosikan perniagaan mereka. Kerana mereka bimbang jika ianya digunakan secara menyeluruh, mereka tidak mampu untuk memenuhi permintaan pelanggan dan sebaliknya. Dan itu antara cabaran dan juga situasi yang dihadapi oleh beberapa peniaga yang saya temui, Najib. Dan untuk mendapatkan gambaran dan juga situasi berhubung perkara itu, Najib, kita dengarkan apa kata mereka. Kita sebagai anak tolong dia untuk pasarkan dekat media sosial sebab dia orang bukannya celik IT pun. So kita sebagai anak bantu dia melalui Facebook, WhatsApp dan sebagainya lah. Kita belajar lah. Raja-raja lah. Kita ada dulu, kita main dengan WPK kan, dia ada kelas gitu lah. Dia panggil orang internet, dia suruh belajar.
Orang kata dok bandar pun kena buat kau. Kena buat agak. Memang kita kena guna media sosial lah. Tapi buat masa ni kita dok tekankan kepada media sosial sepenuhnya. Sebab kelemahan kita dari segi stok barang memang dok cukup. Sebab kita bermodalkan sedikit, orang kata memodalkan suar-suar kuku. Jadi kalau misal kata kita nak tembak untuk media sosial, nak guna media sosial ni, kita kena ada kos yang besar lah. Kena nak buat stok, kita nak beli mesin ke apa. Gitu lah. Okey Najib, bila kita cakap pasal media sosial ini juga sebenarnya kita ketika tempoh berkempen ini juga kita tidak boleh lari sebenarnya daripada penggunaan media-media sosial ini, di mana bila kita bercakap berhubung media sosial ini ianya sudah pastilah lebih dekat ataupun lebih mesra, dan tumpuan kita juga mungkin akan lebih terarah kepada golongan-golongan muda kerana mereka lebih memahami ataupun lebih banyak menggunakan platform-platform berkenaan. Dan jika kita lihat pada kempen pilihan raya pada kali ini juga, platform media sosial ini juga antara strategi yang digunakan oleh calon-calon bertanding bagi mendekati pengundi-pengundi mereka. Di mana selain mereka turun ke padang, berjumpa dan bertemu mata, mereka juga tetap menggunakan platform media sosial ini sebagai saluran untuk mereka. Dengan peredaran masa ketika ini Najib, sudah pastilah ianya perlu seimbang di mana penggunaan media sosial dan juga berjumpa rakyat itu adalah perlu bagi menarik pengundi dan juga mendekati pengundi-pengundi ini. Dan kita juga tahu ramai di kalangan pengundi ini tidak semua berada di kampung. Ada yang berada di luar negeri, ada yang ada di luar kawasan. Namun mereka menggunakan platform media sosial ini untuk mereka mengetahui perkembangan calon mereka, aktiviti yang dilakukan calon mereka dan apa juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh calon mereka sebelum mereka membuat keputusan untuk keluar mengundi pada 19 November nanti, Najib. Baik, terima kasih Nurul Fazlizai Ali atas perkembangan tersebut. Ini adalah realiti sebenar yang kami bawakan di Kuala Terengganu. Terima kasih Nurul Fazlizai. Dan cerita sama juga dan juga konsep ataupun tema yang sama juga kami angkat di Kapit Sarawak, di seluruh Sarawak sebenarnya. Kalau kali ini di Kapit ini, Nuzuluddin bawakanlah cerita PKS di sana. Apa yang mereka suarakan dari segi mungkin melibatkan infrastruktur digital ataupun segala mungkin juga cabaran yang mereka hadapi pada ketika ini. Nuzul. Baiklah Najib, terima kasih. Seperti kita tahu, melihat kepada keluasan negeri Sarawak ini, fokus utamanya kerajaan negeri adalah untuk memastikan golongan masyarakat bukan sahaja di bandar dan juga di luar bandar dapat menggunakan perkhidmatan internet secara meluas. Kalau kita pergi ke Kapit ini, dahulunya mungkin sukar untuk kita jajak kaki ke Kapit melalui pengangkutan air khususnya menggunakan perkhidmatan awam seperti Boat Express. Tetapi kali ini semenjak dalam tempoh 5 tahun mendatang dan hari ini Kapit boleh dihubungkan daripada Sibu ke sini dalam tempoh 2 ke 3 jam sahaja menggunakan pengangkutan darat. Dengan siapnya jalan menghubungkan Sibu dan Kapit ini pastinya akan memakmurkan ekonomi penduduk di sini. Dan hari ini kita bercakap mengenai usahawan kecil dan sederhana. Perusahaan PKS ini merupakan tulang belakang bukan sahaja di Kapit tetapi di seluruh negeri ini. Kita tahu dalam tempoh beberapa tahun yang lalu kerajaan negeri telah memperkenalkan bantuan khas Sarawakku Sayang 1.0 sehingga 9.0 dan pada BKSS 8.0 lalu lebih daripada 38,000 usahawan kecil dan sederhana telah dibantu oleh kerajaan negeri dengan jumlah peruntukan bernilai 38 juta ringgit dan pada BKSS 9.0 juga peniaga kecil dan sederhana ini PKS ini dibantu oleh kerajaan dengan memberikan beberapa diskaun ataupun pengurangan harga untuk bil utiliti air, elektrik, cukai pintu dan sewa gerai di bawah pengurusan pihak pentadbiran ataupun kerajaan pihak berkuasa tempatan PPT. Ini antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Tetapi apa sebenarnya harapan mereka? Kalau lihat kepada struktur logistik ekonomi khususnya di Kapit ini, mereka melaksanakan urus niaga seperti ekonomi pertanian dan juga perikanan. Tetapi hasil daripada bumi Kapit ini bagaimana ingin meluaskan sektor capaian pelanggan mereka ke kawasan-kawasan di luar daerah yang lain. Ini perkara pokok yang harus diberikan tumpuan kerana daripada kawasan pedalaman mereka menangkap ikan misalnya, menanam padi-padi bukit akan membawa ke Pekan Kapit ini satu laluan logistik dan untuk membawa peruntukan ataupun membawa hasil-hasil produk ini
keluar bahagian Kuching, keluar bahagian Kapit ke Sibu misalnya ke Miri, ini memerlukan satu lagi laluan logistik. Ini antara perkara yang perlu difikirkan oleh usahawan di sini bagaimana untuk memastikan harga produk mereka ini tidak terlalu tinggi dengan kos logistik yang perlu ditampung. Seperti saya pergi di Pasar Sibu, di Sibu sendiri kita tahu Sarawak sekarang ini cukup terkenal dengan makanan tradisional masyarakat Keban, contohnya buah dabai itu sendiri. Kalau melihat kepada tempoh beberapa bulan yang lalu, buah ini mencapai harga sehingga RM90 per kilogram dan kali ini kurang kepada 40 sehingga ada yang masih lagi mencapai RM50 per kilogram. Ini kerana isu logistik. Misalnya dabai ini didapatkan daripada peladang dabai di Song, mereka akan bawa ke Sibu melalui perjalanan darat 2 jam 30 minit. Dan jika produk dabai ini dibawa daripada Sibu ke Kuching misalnya dalam tempoh 5 jam menggunakan pengangkutan darat dalam kuantiti yang banyak, harga ini mungkin akan meningkat. Ini antara perkara yang perlu difikirkan oleh usahawan di sini dan juga memerlukan bantuan mungkin daripada kerajaan negeri untuk memastikan perjalanan sumber logistik ini dapat dikurangkan. Mungkin ada perkhidmatan yang lebih sesuai kerana sekarang ini kebanyakan ataupun saya boleh katakan majoriti pengusaha dabai mereka akan menggunakan perkhidmatan bas ataupun van yang akan menggunakan cas-cas tertentu mengikut kepada harga per kilogram dabai yang mereka ekspor ke luar daripada Kapit ini. Ini antara perkaranya. Yang kedua adalah kita merujuk kepada bagaimana sosial media itu dapat membantu meluaskan capaian pelanggan bukan sahaja di Kapit tetapi di seluruh kawasan negeri Sarawak. Kita tahu dalam jangka masa ini kerajaan negeri memperkenalkan dasar digitalisasi. Di Sarawak juga inspirasi Sarawak Pay dan ini antara inspirasi ataupun mekanisme yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri untuk menggalakkan masyarakat khasnya di kawasan Luar Bandar menggunakan perkhidmatan dalam talian itu dalam urusan urus niaga. Segala perpindahan hasil pertanian mereka juga dilaksanakan secara dalam talian. Ini akan meluaskan potensi perniagaan kerana dalam tempoh kehadapan ini akan mengubah struktur ekonomi Sarawak itu sendiri kerana melihat kawasan di pedalaman, kalau di Kapit ini sendiri mereka perlu membawa hasil produk mereka daripada pedalaman Kapit ke bandar Kapit dan keluar bahagian lain. Untuk mempromosi produk-produk ini mereka memerlukan platform sosial media yang kukuh bukan sahaja melalui Facebook tetapi mungkin mereka akan melaksanakan seperti promosi melalui video dan sebagainya untuk mencapai pelanggan yang lebih meluas dan bagaimana mereka bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta untuk memastikan golongan ini dapat dibantu bukan sahaja mereka terpaksa menjaja di tepi-tepi jalan di pusat-pusat pasaraya tetapi mereka ini juga boleh mencapai ke satu tahap yang lebih tinggi mungkin di peringkat ekonomi nasional ataupun antarabangsa. Seperti kalau kita pergi ke batang air itu sendiri, ikan-ikan yang diternak di sana kini dijual di Singapura melalui Status iaitu pusat perdagangan antara Singapura dan Sarawak. Ini antara fokus kerajaan untuk memastikan mereka-mereka ataupun suara-suara rakyat di kawasan pedalaman ini dapat didengar dan mereka boleh berkembang dan mencapai sumber pendapatan yang lebih meluas. Kalau melihat kepada struktur komposisi peniaga di Kuching itu sendiri misalnya, mereka mempunyai kelengkapan infrastruktur internet di kawasan lokal. Sekarang ini itu antara luahan keluh kesah daripada masyarakat di kawasan pedalaman. Jika benar mereka diberikan peluang untuk berniaga melalui sosial media, pastikan dahulu infrastruktur telekomunikasi internet ataupun pencawang-pencawang telekomunikasi itu dapat digunakan, dapat dibina dalam tempoh yang cepat agar mereka ini dapat keluar untuk menemui pelanggan yang lebih luas, dapat meningkatkan sumber pendapatan mereka dan juga dapat mengubah struktur ekonomi mereka selaras dengan apa juga aspirasi kerajaan, Najib. Baik, terima kasih Nuzuluddin atas laporan tersebut. Sudah pasti ini adalah suara rakyat dan juga suara PKS. Mereka ini bakal memilih calon mereka dan juga wakil mereka ke Parlimen pada 19 November ini. Terima kasih Nuzuluddin dan juga segala topik dan juga isu ini kami akan kumpulkan dan kami akan muatkan di laman web kami astroawani.com. Anda masih lagi menonton Malaysia Memilih bersama saya Najib Arif dan kita masih lagi bercakap soal cabaran ekonomi dunia dan juga bagaimana tumpuan pembaharuan struktur yang perlu kita berikan kepada ekonomi kita. Sudah pasti kempen ini kita mengharapkan bahawa tumpuan diberikan khusus kepada masalah dan juga cabaran ekonomi.
ada, tetapi naratif itu mungkin kurang dimainkan berbanding dengan politik, personality dan juga perkara-perkara yang lain. Bagaimana untuk melihat cabaran ekonomi tahun hadapan di sebalik cabaran ekonomi global yang mungkin akan tempiasnya tiba di Malaysia dan juga rantau ini? Apa persediaan kita, apakah ahli politik perlu tahu dan juga calon-calon perlu tahu tentang ekonomi ini? Saya nak membawakan tetamu saya pada jam ini, Datin Dr. Zahariah Saudin, iaitu pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Puncak Alam. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terus saja ke soalan yang cukup penting. Kita melihat angka-angka ekonomi, data-data ekonomi di peringkat Malaysia ini banyak yang positif hasil pemulihan kita. Hari ini juga kita ada angka KDNK suku ketiga. Baik, bagaimana untuk kita melihat mungkin tahun ini angkanya positif, tahun hadapan cabarannya berbeza kerana banyak negara-negara maju sudah pun berdepan mungkin dengan kemelesetan teknikal kalau boleh kita sebutkan. Mungkin tempiasnya akan tiba ke rantau ini dan juga Malaysia. Apa persediaan kita untuk melihat kepada isu ini? Kerana banyak permasalahan jangka masa panjang kita berkait dengan struktur kita yang perlu dirombak sebagai contoh. Ini bukan semalaman boleh dilakukan, ini memerlukan kestabilan politik, kestabilan dasar dan sebagainya. Doktor, bantu kami untuk faham cabaran ini. Okey, baik. Terima kasih ya Najib Aruf. Terima kasih. Kita seperti mana yang kita telah tahu, walaupun keadaan kita sekarang ni terus pulih daripada kesan pandemik COVID-19, kini Malaysia juga berhadapan dengan cabaran baru yang telah mengakibatkan prospek ekonomi global yang bakal mengalami kemelesetan ya. Ini adalah kerana ketegangan geopolitik antara Amerika Syarikat dan China yang berterusan, peperangan di Ukraine yang masih tiada kesudahan. Dan selain daripada itu, kita juga sedang menghadapi ancaman perubahan iklim seperti banjir dan kemarau di beberapa negara yang telah menjejaskan bekalan makanan dan juga dasar sifat COVID di China yang terus mengganggu bekalan rantaian dunia ya. Walaupun demikian, kita nampak kelihatan seperti ekonomi negara kita semakin baik ya, tetapi faktor ini jelas sekali berada di luar kawalan kita. Seperti yang kita tahu dalam ekonomi, faktor-faktor ini terdiri daripada faktor-faktor yang boleh dikawal dan juga faktor-faktor yang tak boleh dikawal ya. Jadi faktor-faktor yang berlaku di dalam negara dan di luar negara ini adalah faktor global yang mana ianya tidak boleh kita kawal. Jadi untuk itu kita haruslah menyediakan perubahan struktur yang lebih mampan, iaitu antara langkah ya ataupun perubahan struktur yang boleh diambil oleh kerajaan adalah seperti polisi ataupun dasar pertukaran ringgit yang lebih fleksibel dan dinamik. Ya, kerana seperti mana kita tahu sekarang ni ringgit Malaysia adalah sangat rendah ya berbanding dengan Amerika Syarikat ya ataupun pound sterling. Jadi maknanya jika ringgit Malaysia masih terus begini, jadi ekonomi kita akan lebih tidak baik. Dan selain daripada itu, pengukuhan asas ekonomi ini boleh juga dibuat dengan memastikan ekor semasa kita sentiasa kekal dalam surplus ataupun lebihan. Ini didorong oleh ekspor yang terus meningkat dan import yang dikurangkan. Kerana ini adalah kerana jika kita terus kekal mengimport barang-barang seperti makanan ya, jadi bermakna import akan melebihi daripada ekspor dan ini akan menyebabkan keadaan negara kita menjadi defisit. Jadi dengan itu kita haruslah melebihkan ekspor, melebihkan ekspor dan juga mengurangkan import supaya ni negara kita tidak mengalami defisit berkembang, iaitu keadaan sememangnya berada dalam keadaan defisit dan kemudian imbangan semasa juga defisit. Jadi kita mengalami defisit berkembang. Jadi ini haruslah dielakkan. Setakat tahun ini juga ya Aruf, Najib, setakat tahun ini juga akaun semasa masih kekal positif ya. Tetapi kita risau dan kita bimbang jika suku-suku selanjutnya nanti kita akan menjadi negatif. Jadi oleh itu kerajaan juga memastikan langkah-langkah pembaruan fizikal yang diteruskan termasuklah apa yang saya telah bentangkan tadi dan juga menjaga fiskal kewangan kita supaya ia adalah lebih mampan. Dan juga kita kena fokus kepada pembinaan daya tahan sosioekonomi supaya rakyat dan perniagaan boleh bangkit semula ya setelah
selepas COVID-19 ini ataupun lebih serius supaya krisis tidak lebih serius lagi. Baik. Dr. Zahria, bantu kami untuk faham tempat doktor menyentuh tentang defisit fiskal tadi. Sekarang ini kita mungkin belum ada defisit berkembang ataupun kita boleh elakkan disebabkan oleh imbangan dagangan itu wujud. Baik. Cabaran pembaharuan struktur ini juga sudah pasti kita memberikan tumpuan juga kepada bagaimana untuk kita merasionalisasikan subsidi kita, itu yang pertama. Yang kedua juga perubahan struktur untuk memastikan bahawa perubahan kadar gaji itu berlaku terutama pasca pandemik. Ini juga menuntut pembaharuan struktur. Bagaimana untuk melihat dari segi subsidi sebagai contoh? Ini langkah yang sangat susah, especially kalau waktu kempen ini tidak popular kalau kita diumumkan dan sebagainya. Bagaimana di mana titik tengahnya selaku pakar mungkin kita melihat antara mengimbangi defisit fiskal kita kerana kita perlu berbelanja lebih besar untuk memulihkan ekonomi dan sebagainya, pada masa yang sama poket kerajaan juga harus dijaga supaya defisit fiskal itu tidak terlampau besar. Doktor, bantu kami untuk faham di mana titik tengah yang boleh dicapai setidaknya. Ya. Itulah. Jadi bermakna untuk kita mengimbangi defisit, jadi bermakna kita harus melakukan perbelanjaan yang secara berhemah, tetapi dan juga sekarang ni kita harus mendapatkan income yang lebih supaya bila kita mendapatkan income kita lebih daripada apa yang kita belanjakan, jadi bermakna imbangan kita akan jadi surplus. Ya, tetapi sekiranya sebaliknya, jika perbelanjaan lebih daripada penerimaan, ini bermakna kita akan menjadi defisit. Dan tapi dari segi subsidi pula, ya, memandangkan keadaan sekarang ni ekonomi yang agak tidak menentu, ya, dan di mana penduduk Malaysia, rakyat-rakyat Malaysia sekarang ni mengalami kesusahan. Jadi mereka sangat-sangat mengharapkan subsidi daripada kerajaan. Ya, tetapi bila kita bercakap dari segi kerajaan pula, kerajaan pada masa kini memang tidak dapat memberikan subsidi yang banyak kepada rakyat kerana apabila bantuan kewangan terlalu banyak kepada rakyat nanti akan menyebabkan keadaan kewangan kerajaan tidak stabil lah. Jadi tetapi walau bagaimanapun saya harap memang kerajaan kena memandang serius terhadap kesusahan yang dihadapi oleh rakyat kerana mereka sangat-sangat berada dalam keadaan yang kesusahan ketika especially setelah berlakunya COVID-19 ini. Jadi sebagai hasil atau sebagai kesimpulannya memang mungkin kerajaan boleh mengenakan cukai untuk cover balik perbelanjaan itu terhadap company-company, organisasi yang mungkin mempunyai pendapatan yang banyak seperti khazanah, Petronas contohnya, ya, tetapi membantu rakyat-rakyat yang memerlukan, terutamanya B40 dengan N40. Okey, Doktor, seperti kita bincangkan juga tadi, tahun depan adalah cabaran ekonomi. Banyak yang doktor sebutkan tadi antara perkara yang boleh kita laksanakan, kerajaan laksanakan. Tetapi kalau kita melihat juga kemahuan itu kerana ialah sebelum ini pun kita cuba melaksanakan pembaharuan struktur sebagai contoh, rombakan ataupun reformasi struktur. Ada kalanya ini adalah ubat pahit yang harus ditelan. Bagaimana pihak-pihak yang lain harus faham sekiranya dasar seperti ini diperkenalkan, ia mungkin tidak popular tetapi langkah yang perlu kita terima demi pembaharuan struktur. Doktor. Ya, langkah-langkah seperti itu, ya, memang payah untuk diterima, tetapi struktur seperti polisi ataupun dasar itu harus diteruskan juga kerana ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara kita, ya. Jadi bermakna kita harus kerajaan harus memastikan bahawa langkah-langkah ini menepati dan juga boleh cover balik apa yang telah ekonomi kita yang telah down, jadi boleh increase balik ekonomi kita. Dan juga kerajaan juga boleh melihat dalam segi pasaran yang merangkumi pelbagai sektor, ya, juga sistem perbankan yang teguh, dan selain daripada itu pelaburan institusi tempatan juga yang kukuh, dan juga daya tahan rakyat Malaysia untuk memampankan mengelakkan sebarang pengeluaran aliran modal ke negara lain. Ya.
Dr. terakhir sekali kalau boleh tanya saya kan, tadi kita bercakap soal ini di peringkat kerajaan, di peringkat pembuat dasar, tapi untuk orang rakyat juga, sekiranya kita berdepan dengan cabaran ekonomi tahun hadapan, di peringkat rakyat, mungkin selaku pakar ekonomi juga, Doktor boleh berikan nasihat sedikit, apa persiapan untuk orang ramai supaya mereka juga adalah persiapan mereka, bukan hanya kita menunggu orang kata dasar yang boleh membantu kita. Di peringkat kita apa mungkin bentuk persiapan? Mungkin berbeza mengikut kelas ataupun keadaan kewangan masing-masing, tapi secara amnya apa persediaan utama? Okay, baik. Sekiranya seorang rakyat itu adalah peniaga kecil, jadi bermakna mereka haruslah cuba untuk memperbaiki perniagaan mereka setelah di post pandemik ini. Mereka boleh meluaskan pasaran dan perniagaan mereka, tidak hanya secara fizikal tetapi mereka juga boleh mempelopori secara online, ya, di mana mereka boleh juga mempelajari tentang digital marketing dan digital finance yang telah banyak ditawarkan sekarang. Jadi yang saya nampak, sekiranya mereka memasuki bidang digital ini, insya-Allah perniagaan mereka akan dapat dipelopori dengan lebih luas, ya. Kita akan dapat banyak reach lagi kerana bukan secara fizikal. Di samping itu, rakyat juga mungkin yang memerlukan boleh membuat dua kerja. Jangan mengharap kepada satu kerja saja yang full time, tetapi rajin-rajinlah buat kerja part time supaya ini dapat membantu menambah lagi pendapatan keluarga. Dan juga selain daripada itu, jangan lupa ambillah tahu tentang financial literacy, sebab kebanyakannya rakyat Malaysia ini adalah financial illiterate. Jadi maknanya tidak tahu tentang keuangan. Jadi ambillah tahu tentang keuangan dan mulalah menyimpan. Ajarlah anak-anak menyimpan sejak daripada kecil lagi, kerana ini akan membentuk attitude ataupun behavior mereka sejak daripada kecil lagi. Okey. Datin Dr. Zahariah Sahudin, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini, membantu kami untuk memahami apakah cabaran sebenar, realiti sebenar dan juga mungkin juga penyelesaian yang boleh kita laksanakan. Mungkin ada yang tidak mudah untuk kita laksanakan tapi perlu kita laksanakan demi pembaharuan struktur dan juga memberikan kesan berantai kepada ekonomi dan juga poket rakyat. Terima kasih Doktor kerana bersama kami, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Puncak Alam. Baik, sekian saja Malaysia Memilih untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.